Apa hukum isteri menyuruh, ini soalan sensitif ni, budak-budak usah dengar ni. Isteri menyuruh suami menjilat kemaluannya. Ayat ini cerita umum Al-Quran berhubung dengan hubungan antara suami dan isteri. Allah menyebut nisa'ukum dalam surah Al-Baqarah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Isteri-isteri kamu ialah ladang-ladang kamu, maka datangilah ladang kamu macam mana yang kamu mau. Ladang macam-macam lah. Ladang macam mana orang kita nak tanam ke, nak membajak ke, nak mencangkul ke, macam tu lah Allah Subhanahu. Kerana ladang ni maksudnya, apa maksud ladang? Ladang ni tempat yang subur lah. Maksud tempat yang subur, ini saya nak cerita tempat yang subur, iaitu tempat yang menghasilkan tumbuh. Kalau tidak, bukan ladang. Maka selagi mana suami itu mendatangi pada kemaluan isterinya, maka dia adalah dianggap sebagai melakukan perkara yang dibenarkan, halal, bahkan mendapat dosa, mendapat pahala, maksudnya mendapat pahala, bahkan mendapat pahala. Kerana Nabi SAW bila ditanya tentang hal ini, Nabi boleh dapat pahala, kan? Orang-orang dulu, Jabir bin Abdullah, dia meriwayatkan, dulu Yahudi dia ada faham di Madinah, dan orang Ansar pun terpengaruh, orang Madinah terpengaruh. Dia kata, idza atar rajulu imra'atahu min duburiha fi qubuliha fakana alwaladu ahwal. Jika satu orang lelaki mendatangi isterinya daripada belakang, tetapi pada kemaluannya dapat anak mata juling. Yang ni dia punya faham. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ni, kata isteri-isteri kamu ialah ladang-ladang kamu, datanglah macam mana pun, selagi mana yang dia datangi itu adalah tempat yang halal. Kemudian yang tak boleh ialah dia meliwat isterinya dan ataupun mendatangi isterinya ketika dia haid, yang ini menyetubuhinya. Selain daripada persetubuhan semasa haid, tetap dia bolehkan. Persetubuhan tidak dibenarkan, tak dibenarkan. Soalan yang membabitkan masalah tadi, adakah boleh suami dan isteri melakukan oral yang seperti itu? Selagi para fuqaha ada di kalangan mereka yang terlalu jumud sampai kata tak boleh, yang tu pelik sangat. Tak ada benda lah, benda asalnya boleh. Cumanya kemungkinan yang kita bimbang, jangan sampai dia tertelan najis dan seumpamanya, maksudnya masuk najis di dalam jauh dia, di dalam mulutnya, ataupun di dalam, bukan masuk dalam mulutnya, maksudnya dia tertelan. Kalau dia boleh buat apa saja yang tu, tapi dia tak makan najis, kerana najis ni banyaklah bahan yang keluar daripada kedua jalan tersebut. Kalau dia tak sampai telan benda itu, maka mereka menyatakan bahawasanya ini tidak menjadi masalah, bahkan itu urusan dia dengan isterinya. Dan agama taklah jumud, kerana ada ni SOP dah. Ini style yang pertama saja. Kuat kupu-kupu, kuat renang ke, dia tak, kamu isteri kamu buatlah apa dah antara kamu pasangan suami dan isteri. Dan hal ini kadang-kadang sebahagian orang dia tak bertanya, dan ada suami yang jumud dan juga ada isteri yang jumud dalam hal ini, dan agama luas, dibenarkan. Ada pandangan-pandangan yang tak bagi itu, kadang-kadang dia kata tak sesuai lah. Dia bukan masalah sesuai tak sesuai, orang tanya haram ataupun halal, boleh ataupun tak. Dia kata rasa pelik, tak mau tak apalah, orang tanya boleh ke tak, kan? Orang main tanya kita, boleh tak nak makan laksa campur dengan pulut udang? Ui, kami tak pernah buat, tempat kami diperboleh buat. Kami kata, pelik ni. Pelik tak apa, tak mau, tak apa, ada orang buat. Macam tu. Lepas tu ada orang makan derian, pergi makan derian dengan mi goreng. Biar pergi lah kat dia. Dia kata tak boleh, benda pelik. Bukan masalah pelik. Kalau dia tanya halal ke haram. Dia tanya soalan tadi, boleh ke tak? Saya abang dia boleh.
Tak abang pun dia mungkin buat dah kan. Jadi cuma dia tanya boleh ke tak, tapi dia kena elakkan daripada dia tertelan najis dan seumpamanya. Najis ni bukan mestinya dia pergi jalan belakang, jalan depan dia tertelan. Lain daripada itu dia boleh kontrol diri dia. Ada hadis palsu yang mana menyebut bahawasanya bahawa idza jama'a ahdukum imra'atahu aw jariyatahu fala yanzuru ila farjiha fa innahu yurisul ama. Jika seorang menyetubui isterinya, jangan lihat pada kemaluannya, kerana itu menyebabkan buta. Hadis ni palsu. Ramailah masa kursus perkahwinan baca. Susah hatilah budak-budak yang pergi kursus tu, takut buta lepas malam pertama. Kata ustaz tu pun sendiri tak buta-buta lagi. Hadis ni palsu. Orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, orang tanya Atha bin Rabah tentang hal ini. Kata Atha, aku dah tanya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tak kata, taklah. Aisyah kata, memang kami pun duk tengoklah, dan saya tak katalah. Nabi kata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi daripada satu bekas. Bekas yang sama. Maksudnya mandi sekali ya. Kalau tak boleh tengok kacau lah. Saja dia nak tanya.